mengikut individu pun boleh. Okay. Sebab keyword dah ada tu. Okay, yang saya risau ramai yang tulis gizi seimbang ialah yang makanan yang mengandungi 7 kelas makanan. Dia pun berhenti kat situ. Itu menengah rendah boleh. Okay, so untuk awak ni kena penuh. Ada 2 lagi yang tertinggal tu. Okay, pastikan definisi lengkap. Okay, so siapa yang nak jawab gizi seimbang ialah gizi yang mengandungi karbohidrat, lipid, protein, dia tulis semua. Dia tak sebut 7 kelas makanan tapi dia tulis semua kelas ni diterima. Tapi kalau dia tulis gizi yang mengandungi karbohidrat, lipid, protein tak cukup 7, okay, separuh je dia tulis. So hilanglah markah ya, tak lengkap. Okay, itu jawapan yang tak lengkap. Okay, so make sure proportion mesti ada, balance quantity pun mesti ada, and then 7 classes of food. Okay, number 2. Okay, number 1, basic kena faham asas ya. Okay. Okay, number 2, untuk tajuk ni awak kena faham perlu tahu cara nak cari nilai tenaga. Okay, cari nilai tenaga yang mempunyai formula dia. Okay. So nilai tenaga ni dalam buku teks muka surat 156 Okay, bioscore 164. Tengok dua-dua tu ada formula. Okay, nilai tenaga iaitu 4.2 joule. Formula dia. Okay, darab dengan jisim air. Okay, and then darab dengan kenaikan suhu. And then bahagi dengan jisim sampel makanan. Okay, saya lupa nak pesan kalau ada dekat sebelah awak tu pembalut makanan lagi mudah kita tengok contoh terus. Siapa yang duk makan Maggi sebelah tu, kalau ada lah. Pelajar ni dia tak boleh pisah Maggi walaupun tahu tak elok dekat bungkusan tu awak boleh tengok ada nilai kalori. Okay, bukannya ada formula, ada nilai kalori. Jadi hari ni kita nak tengok macam mana nak kira nilai kalori. And then first, untuk nilai tenaga ni, okay, energy value, you must find out the total of ataupun total amount of energy. Jumlah tenaga yang dibebaskan. Okay, total amount of energy released. Itu definisi untuk awak cari energy value. Okay, nilai tenaga, you must find out the total amount of energy released. Okay, energy release tenaga yang dibebaskan. Okay, dalam pengoksidaan yang lengkap. Okay, soalan ni sebenarnya soalan kertas 3. Okay, kertas 3 silibus lama. So sentiasa keluar. Okay, sebab dia adalah soalan eksperimen. Kertas 3 ni soalan eksperimen. So awak walaupun tak ada eksperimen, mungkin dia akan pindahkan soalan ni pada soalan struktur ataupun esei. Sebab ni soalan favorite. Okay, so kena tahu macam mana nak kira dan definisi dia. Okay, nilai tenaga tu apa. Okay, so kena ada keyword dia, gariskan dalam buku awak tu. Dalam buku bioscore tu pun ada. Okay, nilai tenaga yang diukur. Okay, jumlah tenaga yang dibebaskan 1 gram apabila 1 gram makanan dioksidakan. Okay, 1 gram makanan, okay, gram of food is oxidized. Okay, dengan lengkap. Okay, oxidized completely. 1 gram makanan oxidized, okay, completely. Maksudnya bila pembakaran berlaku, contohnya kalau masa buat eksperimen nanti, eksperimen ni tak pernah tak buat. Jadi awak ni kena doa lah cepat-cepat supaya dapat buat eksperimen ni, eksperimen penting ni. Okay, kita akan bakar, bakar sama ada ikan bilis, ikan kering, okay. Kemudian kita bakar roti. Semua batch senior-senior awak dulu semua dah buat lah. Bau dia pun semerbak je ikan kering tu. Okay. Kenapa kita perlu bakar tu semua? Sebab kita nak cari jumlah nilai tenaga tadi. Bila kita bakar, dia akan membebaskan 1 gram makanan. Okay, makanan tadi contoh ikan kering tadi yang kita bakar ataupun roti. Okay, 1 gram makanan yang dibebaskan tu dia dah teroksida dengan lengkap. Okay.
So dapatlah kita cari nilai tenaga. Okay. Kalau awak tengok buku bioscore ataupun buku teks awak tu ada eksperimen tu, okay, aktiviti 9.4. Okay, apa radas yang digunakan? Faharin, cuba tengok radas tu, apa dia gunakan? Awak eksperimen individu, so kena kenal radas dan bahan ya. Ni Faharin mana? Ada? Tolong kejut member Ismail, Pak S. Nabil ada tak? Nabil ada? Ada cikgu ada. Ada. Sekejap nanti dah ambil jawab soalan. Sementara tu tolong maklum dekat semua kawan-kawan yang tak ada ni, tolong masuk hari ni sebab awak minggu ni ada 2 kali saja. Kalau sebelum ni jadual lama 3 kali. Jadi bila latihan tu kehadiran saya boleh ambil. Tapi kalau Google Meet ni 2 kali minggu ni awak tak masuk, so kehadiran tu memang tak ada lah, ya? Kosong lah. Jadi tak sepatutnya lah Pak S, Pak R ni kehadiran kosong ya. Tak kena tu. Okay, jadi tolong Ismail ketua kelas kan. Tolong tolong cari-cari lagi yang tak ada tu. Nabil, Azura tolong tengok yang Pak R. Okey, Nabil, soalan saya. Berikan namakan ya, Nabil jawab. Namakan radas yang diperlukan dalam eksperimen ni. Tengok gambar sahaja pun saya rasa awak boleh jawab tu. Radas-radas yang digunakan dalam eksperimen untuk mencari nilai tenaga. Antaranya yang awak kenal. Kita nak tahu nilai tenaga ni kena tahu radas ya. Tiba-tiba keluar radas ni kat depan awak masa SPM nanti. Apa awak nak buat agaknya? Okay, yang pertama apa dia Nabil? Ada buku teks lah tu. Ada. Radas dan bahan kena kenal. Eksperimen individu ni. Kalau senior dulu jawab soalan kertas 3 ni. Yang pertama? Yang pertama bahan cikgu. Dua-dua boleh. Saya sebut radas dan bahan. So campur boleh. Okay, saya mula kaki retot. Kaki retot, okay. Radas. Saya beritahu radas dulu Ya. Termometer pula. Termometer. Okay, lama tak pergi makmal. Okay, termometer lagi. Tabung didih. Okay, tabung didih. Jarum panjang. Jarum panjang. Penimbang elektronik. Okay, kalau yang ada dekat situ saja tak ada penimbang tapi dia bagi ya. So penimbang dia tak masukkan dalam gambar rajah. Okay? Tapi dekat setting untuk awak buat eksperimen, penimbang tu ada di makmal lah. Okay? Dia tak masuk dalam gambar rajah tu. Okay? Lagi apa lagi? Lagi penghadang. Penghadang angin. Okay. Okay, thank you Nabil. So semua radas dan bahan tu dan lain-lain lagi tu diperlukan, okay, untuk memastikan nilai tenaga yang awak cari nanti dapat dengan tepat ya. Sebab kadang-kadang kita buat eksperimen ni kita boleh try and error. Okay. Kalau awak tak guna penghadang angin contohnya, apa yang akan berlaku? Kalau guna, apa yang akan berlaku? Sebab setengah batch saya saja je tak bagi penghadang. Okay. Setengah batch saya bagi penghadang. So ada beza dia. Jadi kena tahu. Sebab dalam soalan dia tak stick. Saya selalu sebut kan, dia akan bagi yang negatif. Awak kena fikir di sebaliknya. Itu kena orang kata fikir di luar kotak tu. Okay. So itu tentang eksperimen. So dalam eksperimen tu awak perlu tahu dari segi unit yang digunakan untuk mencari nilai tenaga, iaitu unit kilojoule per gram. Okay, so beli barang nanti tengok kat belakang tu ada. Iaitu unit lain yang bagi tenaga haba, biasanya dekat pembungkus makanan tu dia akan tulis nilai kalori. Okay, so 1 kalori sama dengan 4.2 joule. Okay, atau maksudnya setengah pembungkus tu mungkin awak jumpa 4.2 joule atau setengahnya awak jumpa 1 kalori. So sama je lah tu. Okay.
So nilai ini diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air. Okay? Dalam eksperimen tu kita akan gunakan air dan kita akan tengok perubahan suhu. So perubahan suhu yang menentukan tenaga yang dibebaskan sama ada lengkap ataupun tak lengkap. So bila buat eksperimen ni baru awak nampak lah apa situasi dia. Okay. Okay, seterusnya kita tengok. Okay. Ni dia. Okay, nilai tenaga sampel dia. Okay, 1 kilojoule 1000 joule sama juga 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Siapa yang lupa tu ingat meter kilometer pun boleh. Cuma tukar ini kilojoule sama dengan 1000 joule. Okay, kalori, 1 kalori sama dengan 4.2 joule. Ini formula. Okay, formula so kena ingat lah. Okay, kena ingat dan buat latihan nanti awak mungkin baru mudah nak faham. Okey, kemudian muatan haba tentu. Okey, dalam fizik saya rasa ada belajar, betul tak? Ataupun kimia. Dah belajar belum muatan haba tentu air? Kimia kalau tak salah saya. Apa? Muatan haba ada. Sama ada fizik. Fizik ah. Ya, fizik. Betul. Ya, baik. Fizik saya ingat lagi. Okey. Tajuk ni muatan haba tentu air. So muatan haba tentu ni merujuk nilai dia kepada 4.2 joule tadi tu. Okey, 4.2 joule gram per second ni rujuk kepada muatan haba tentu air. Sebab tu eksperimen yang dalam gambar rajah tu kita menggunakan termometer. Okey, kita nak tahu macam mana perubahan suhu tu menunjukkan sama ada pembebasan pengoksidaan lengkap berlaku ataupun tidak. Okey. Jadi bila tenaga yang diperlukan tu meningkatkan suhu 1 gram air sebanyak 1 darjah Celsius, itu akan menunjukkan pembebasan ataupun makanan tersebut telah teroksidize dengan lengkap. Okey, maksudnya bila ada perubahan suhu tu. Sebab tu dia ada kaitan dengan muatan haba tentu air tu. So baru kita tahu kalau contohnya dalam makmal nanti awak bakar roti. Kat rumah pun boleh buat sebenarnya kalau awak rujuk pada gambar rajah tu. Kaki laptop mungkin tak ada tapi mungkin awak boleh ubah suai. Ini kena kreatif lah tukar kaki laptop tu kepada apa dan buat inovasi sikit. Dan awak buat pembakaran tadi, awak akan dapat nilai perubahan suhu kalau ada termometer kat rumah tu. Okay. Ini orang yang rajin je lah, boleh tunjuk bukti kat saya. Sebab nak tunggu lambat lagi, mungkin kita akan buat juga tapi tak tahulah bila kan. Okay. Jadi nak cuba dulu kat rumah boleh, tunjuk kat saya. Okay. Dan awak bakarlah roti ke, ikan bilis ke, ikan kering, tak kisahlah. Okay. Kacang gajus ada yang bawa, okay. Kalau kat sekolah lah. Okay. Kacang tanah especially-nya kita bakar dan kita letak di bawah tabung uji tu. Kalau kat rumah ada bekas, gunalah bekas tu. Okay. Letak jangka suhu dan tengok perubahan suhu apabila habis sampel makanan tersebut terbakar. Okay. So tengoklah air ataupun suhu tadi meningkat, itu menunjukkan jumlah tenaga makanan tadi telah teroksidize. Jadi kita akan cari nilai tenaga pada ikan kering tersebut dengan menggunakan formula tadi. Okay. Formula yang melengkap menunjukkan proses pengoksidaan berlaku. Okay. Iaitu jisim air daratlah peningkatan suhu bahagi dengan jisim sampel makanan. Jadi sampel makanan tu contoh roti tadi bukanlah sekeping roti yang besar tu awak nak pergi bakar biasanya kat mak kita potong kecil je. Kita potong kecil lepas tu timbang. Kalau kat rumah ada penimbang makanan yang mak punya tu timbang lah. Okey. Kemudian barulah kita buat pembakaran. Okey, then cari peningkatan suhu air tadi. Okay, dah siap, dah selesai semua. Masukkan dalam formula ni. Terus dapat nilai tenaga roti yang awak bakar tadi. Itu cara nak tahu nilai tenaga dalam makanan. Okay. Okay, mungkin sekarang saya cakap awak mungkin nampak tak nampak. Mata pun saya takut ada yang tertutup ni. Okay. Jadi siapa yang rajin dia dapat. Dia boleh buat kat rumah. Okay. Itu tentang energy value.
Okay, so habis energy value, awak dah dapat result semua tu tadi. Okay, awak tengok hipotesis diterima ataupun tidak. Biasanya untuk pelajar macam awak ni, kita biasanya hipotesis accepted, diterima je semua. So tak ada masalah lah sebab yang eksperimen ni dah dibuat, okay. Awak cuma terima saja. Okay, kemudian kita tengok dari segi pengubahsuaian. Okay, yang energi tadi ada nak tanya tak? Kalau tak ada, saya nak tanya, tengok bioscore Bioscore 164, nombor 1. Helmi ada? Helmi? Hilang. Saya cakap, saya cari ni. Saya cakap seorang-seorang ni. Azim ada? Ada juga ada. Okey, nombor 1, gizi seimbang. Buku bioscore ada sebelah Ada. Okey, soalan nombor 2. Nilai tenaga ialah apa? Nilai tenaga ialah kadar tenaga. Kadar tenaga. Cepat. Kadar tenaga apa dalam buku teks? Kadar tenaga ke apa dia? Dapat tak? Kadar tenaga haba. Tenaga haba yang Yang dibebaskan oleh 1 gram makanan untuk apa? Sebanyak pada tekanan 1 atmosfera. Siapa yang dah cari? Ada tak? Nak tolong? Nak tolong cikgu? Okey, Fatih nak tolong Azim. Okey. Menaikkan suhu air sebanyak 1 darjah Celsius pada tekanan 1 atmosfera. Okey, slow sikit. Yang lain yang tak buat lagi tu, saya tahu ramai tak buat. Tolong ya, penuhkan buku bioscore tu. Okey, kuantiti tenaga haba yang dibebaskan oleh 1 gram. Apa dia, Fatih? Makanan untuk menaikkan suhu air sebanyak 1 darjah Celsius. Yes, 1 darjah Celsius pada tekanan 1 atmosfera. Okey, Irene ada, Irene? Irene ada? Cikgu. Buku bioscore ada? Ada. Okey, ulang balik dalam bahasa Inggeris awak tu. Nilai tenaga ialah? Energy value is the total amount. Energy value? Energy value is the total amount of energy released when 1 gram of food. Okay, when 1 gram of food Is oxidized. Okay, oxidized completely. That's all. 1 darjah Celsius tu tak ada? Itu je? Itu saja ke? Sebab saya tak ada buku BI ni. Okey, baca lagi sekali. Kalau itu saja, itu je lah. Ulang lagi sekali. Yang 1 darjah Celsius tu point lain. Oh, point lain. Number 3 Okey, tak apa. Kalau yang BM ni dia nombor 2 je semua tu. Okey. Okey, so sekali lagi last. Okey. Energy value is the total amount of energy released when 1 gram of food is oxidized completely. Okay, 1 gram of food oxidized completely. Tu keyword yang perlu ada tu. Okay, thank you. Okay, so saya tengok dalam ni ada 49, 50. Saya risau ni lah, saya mengajar. Lepas tu nanti bagi alasan belajar PDPR tak faham. Sedangkan ada yang join tapi tak fokus tutup mata ni, saya risau ni. Okay, rugi ya. Sangat rugi.
awak buang masa, data, buang data, buang masa. Masuk tapi awak tak tahu ke mana. So tolong fokus ya. Benda semuanya dah ada. Buku kat sebelah, ini semua ada. Jadi bila cikgu panggil tu tolong tolong jawab. Saya nak make sure ada orang. Bukannya nama je ada. Nama je ada, lepas tu hilang. Cikgu panggil tak jawab. Saya tahulah tu buat apa. Mungkin lah ada, saya tak naklah bersangka buruk ke apa. Mungkin ada yang masuk lepas tu ada emergency tandas ke, itu lain cerita lah. Ni kalau panggil ramai tak jauh ni bahaya tu. Tak berkat satu. Betul Okay. tu. Okay. And then yang 5 IS semalam. 4 IS ni tolong sebab saya tak risau bahasa sebab kalau pandai BI pun kalau semua BI okey, tak ada masalah. Tapi bio belum tentu awak dapat A jadi kena faham konsep dulu. Jadi sepatutnya awak cuba ambil peluang ni untuk faham konsep tu. Kalau semua pandai BI dalam bio ni, saya rasa semua boleh tak ada yang gagal. Ni masalahnya ada yang gagal. Itu yang saya risau. Jadi faham konsep dulu. Okay. Bahasa tu awak dah pandai dah. Bahasa Inggeris tu awak dah pandai. Okay. So kita teruskan. Okay. So bila saya panggil nanti tolong jawab ya. Okay, sampel hidangan berpandukan pinggan sihat Malaysia. So siapa yang sentiasa ambil tahu isu semasa, dia akan tengok iklan dalam TV tu. Suku separuh. Okay. Suku separuh ni, suku tu apa? Nisa pula dah. Rihadatul Aish ada? Rihadatul Aish ada? Mana Rihadatul ni? Hilang. Ismail lah. Ismail? Okay. Soalan pun sampai saya terlupa dah. Suku-suku separuh Suku-suku separuh tu. Apa yang suku, apa yang separuh-separuh tu? Suku tu nasi. Okay. Separuh lagi tu? Separuh tu sayur. Okay, separuh sayur. Suku lagi tu protein, ayam atau daging. Okay, suku separuh. Okay, separuh tu sayur. So, okay, sebutkan dari segi kelas makanan. Suku karbohidrat. Okay, suku karbohidrat. Suku lagi protein. And then? Satu tu vitamin flowers. Vitamin dengan flowers ataupun serat. Serat. Fiber, serat, flowers sama-sama lah tu. Okay. So itu semua dalam sayur yang mana kita perlu perbanyakkan. Okay, semua kita tahu flowers ni perlu banyak, terutamanya untuk mengelakkan constipation. Okay, sembelit tadi tu yang kita dah belajar tu. Jadi perlu banyak makan sayur, tetapi sekarang ni saya risau generasi sekarang yang sangat tak nak sayur. Tu bahaya tu. Okay. Apa buah ada? Apa dia? Buah ada cikgu, buah ada. Make sure makan buah. Okay. Tak makan sayur, make sure makan buah. Ini buah pun kadang-kadang tak makan, tu yang bahaya ya. Okay, so pastikan hidangan makanan awak tahu setiap hari awak makan apa. Pastikan balance diet tu. Okay, so ini contoh sampel untuk penduduk di Malaysia yang digalakkan makan dalam keadaan suku-suku separuh ni, nak bagi balance diet tu. Okey, jadi pengubahsuaian diet bagi individu tertentu. Okey, pengubahsuaian diet bagi individu tertentu ni maksudnya depends pada gaya hidup seseorang tu. Okey, contoh kalau awak atlet, kalau atlet ni macam mana agaknya? Atira Ramadhani ada? Atira Ramadhani? Tak ada. Abdul Wahid ada? Hilang juga. Nurin. Sebut yang biasa-biasa je ada. Yang selalu sebut tu ada. Nurin, atlet macam mana? Cara makanan dia? Saya rasa dia ambil banyak protein. Banyak protein. Lagi selain protein? Dengan karbohidrat. Karbohidrat. Kalau bina badan, awak perasan dia ambil apa? Makanan apa? Protein. Protein tu apa? Contoh makanan protein? Macam telur.
Okay, so itu contoh gaya hidup. Okay, thank you. So itu adalah contoh gaya hidup seorang atlet bagi bina badan. Okay, hari-hari awak boleh perasan dia makan cuma mungkin telur ataupun roti saja. Adalah okay, kelas makanan dia tu. Okay, that's why kita ada pakar nutrition. Okay, ada doktor yang bahagian nutrition ni semua. Dan salah seorang senior awak pun ada mengambil kos berkaitan nutrisi ni sebab dia nak bagi ceramah tentang kebaikan makan makanan yang seimbang. Okay. So kalau siapa yang berminat boleh masuk bidang ni, bidang nutrisi ni. Okay, pakar nutrisi. Okay, kemudian so bagi gaya hidup yang berbeza tu, kalau pekerja buruh contohnya, okay, gaya makan dia lain, mungkin lebih banyak. Okay. Dan kalau pelajar, okay, cara makan dia ada yang kontrol diet dan sebagainya, tapi kena pastikan merujuk kepada piramid makanan, iaitu balance diet tadilah. Kalau dekat Malaysia kita panggil pinggan sihat Malaysia, yang suku-suku separuh tadi tu. Okay. Jadi cara pemakanan tu perlu diambil cakna. Okay. Pagi tadi kalau dah makan roti, tengah hari kena makan apa. Okay, sebab dia berkaitan dengan kuantiti relatif bagi kelas makanan dalam gizi seimbang yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia tu. Okay, KKM dah lancarkan menggalakkan kita makan mengikut pinggan sihat Malaysia ni sebab dalam tu suku-suku separuh tu dah menggambarkan kuantiti relatif kelas makanan. Maksudnya 7 kelas makanan tadi semua dah ada dalam tu. Sebenarnya dalam tak perasan suku-suku separuh tu 7 tu dah ada. Okey, kandungan serat, lawas, mineral semua dah ada dalam tu. Okey, kemudian awak sudah makan, awak akan minum air kan. So air sekali dah termasuk dalam kelas makanan. Okey, jadi sekiranya dah ikut tapi tak mampu nak teruskan, awak pergi ambil pula makanan lebihan yang lemak dan sebagainya. Itu yang akan mendatangkan pelbagai jenis penyakit seperti penyakit kardiovaskular. Kalau obesiti ni masalah kesihatan ya, calon kehilangan satu markah sebab dia tak boleh bezakan penyakit dengan tanda-tanda. Okey, ataupun kita panggil apa tanda-tanda ni? Ciri siapa boleh bagi idea? Dia bukan penyakit tapi tanda-tanda awal lah. Tapi ada satu ayat dia. Kita panggil simptom. Yes, simptom. Okay, thank you. Simptom ni yang tu yang pelajar hilang markah tu. Okay. Soalan tanya penyakit, dia pergi jawab simptom. Contoh penyakit coronavirus disease ni, dia bagi tahu penyakit dia minta penyakit ataupun dia minta simptom. Okay, soalan tu minta simptom, awak pergi tulis coronavirus disease. Okay, penyakit coronavirus. Itu dah hilang markah ya sebab soalan tu dia nak simptom. So simptom dia contohnya apa? Nik Luman. Ya. Simptom coronavirus disease ni apa dia? Apa simptom-simptom dia? Suka bernafas. Suka bernafas. Lagi? Yang yang batuk, biasalah, batuk. yang mudah sikit. Okay, batuk, sesama, okay, demam. Okay, itu simptom. Okay, thank you. Okay, so maksudnya kat situ awak kena bezakan nama penyakit dengan simptom. Kalau tak hilang markah nanti. Okay, main jawab hentam je semua, salah lah. Okay, sama juga dengan obesiti ni. Okay, obesiti adalah masalah kesihatan. Okay, contoh dan penyakitnya adalah penyakit pada bahagian jantung, kardiovaskular tadi. Okay, so sekarang ni cuma simptom untuk coronavirus ni bila virus baru, virus Delta tu, itu macam simptom dia macam dah tak boleh nak detect dah. Terus dia kena, terus positif. Itu yang bermasalah sekarang ni ya. Tak ada simptom tiba-tiba dapat positif. Itu yang dirisaukan sekarang ni. Banyak virus baru ya yang merebak secara sporadik. Okey, kemudian kita tengok punca obesiti tadi. Ni orang kata pengetahuan sedia ada semua kita maklum ni obesiti sebab lemak banyak lah ya, penyimpanan lemak akibat ketidakseimbangan pengambilan makanan dan penggunaan tenaga. Okey, contohnya kenapa lemak berlebihan?
Okey, kita tahu respirasi sel akan menghasilkan tenaga. Okey, setiap sel pada badan kita ni akan menghasilkan tenaga. Dan lemak yang kita makan, yang ada dalam makanan yang kita makan, kita dah belajar akan dihantar ke mana? Saya nak relate dengan tajuk yang lepas ni. Nabila Huda ada? Pak IR. Nabila Huda? Ya, cikgu. Okey, lemak. Apabila kita makan sampai dari mulut esophagus ke perut kemudian ke usus usus kecil. So di usus kecil lemak dihantar ke mana? Melalui apa? Jauh ni tak belik tajuk lepas ni. Sebab tu saya tak nak awak tinggalkan tajuk yang sebelum-sebelum ni ya. Selepas yang dah belajar tu. Yang lain pun sama, cuba recall balik. Okay, recall balik apa yang dah belajar. Lemak. Kita ada karbohidrat, protein dicernahkan di usus kecil dan juga lemak. So lemak akan dicernahkan, disintesiskan macam mana rupanya? Kepada apa? Nak hantar ke mana? Kenapa boleh berlaku obesiti? Boleh tak? Tak boleh sebut nama kawan? Hazim, cikgu. Hazim. Hazim lagi kena. Hazim. Hazim ada? Hazim? Ada tu, ada. Ada, jawab. Jawab je, saya nak make sure semua. Yang lemak tu dia akan bertukar menjadi asid lemak pada glycerol. Yes, okey, asid lemak pada dan glycerol. Kemudian akan dihantar. Akan dihantar kepada hati melalui vena porta hepa. Okey, dan satu lagi awak tertinggal. Melalui salur darah ke ada awak sebut saya tak dengar. Melalui apa? Vena porta hepa. Sebelum tu. Dari usus kecil. Okey, tak apa. Okey, vena porta hepa tu dah betul. Okey, melalui lektin ya. Semua kena ingat sebab lemak ni special case ya. Kalau protein dengan karbohidrat tadi, asid amino dengan glukosa tu dihantar melalui salur darah, okey. Kapilari darah tadi, vena dan arteri tu. Tapi untuk lemak kita hantar melalui lektil, okey. Melalui lektil daripada villus tadi dan juga daripada microvillus tu, dinding yang kecil-kecil tu, halus tu, okey, dihantar ke melalui lektil ke hati melalui vena porta hepa. Okey, so awak tahu kat situ proses lemak okey dihantar dicernahkan macam mana, okey, menghasilkan glycerol dan asid lemak. Okey, so thank you Azim. Jadi apa yang berlaku bila lemak tadi dihantar ke sel-sel badan, berlaku penyimpanan lemak yang berlebihan. Okey. Sebab lemak yang dicernahkan tadi, disintesis tadi akan digunakan oleh sel-sel badan untuk melakukan proses respirasi sel bagi menghasilkan tenaga. Tapi sekiranya berlebihan, itu yang akan disimpan sebagai jadi tak seimbang lah di bahagian kulit. Sebab tu kalau kita belajar tajuk kulit, ada lapisan adipose tissue. Di situ lemak berkumpul. Sebab dah dihantar dari hati ke seluruh badan kan. Itu yang lama kelamaan akan mengakibatkan obesiti. Dan penyimpanan lemak ni bergantung pada individu ya. Bukannya tak semua orang sama. Sebab awak boleh tengok obesiti ni, ada setengah orang dia obes dekat perut. Itu kebanyakan. Ada orang di bahagian peha. Ada orang di bahagian bahu. Ataupun lengan dia tu sahaja yang berkumpul. So sebab ini semua bergantung kepada hormon individu tersebut. Selalu cikgu Saing cakap hormon. Sebenarnya ada tajuk yang awak akan belajar nanti tentang hormon. Hormon ni special sebab dia membezakan situasi antara satu individu dengan individu yang lain. Tak sama. Dan hormon ni jugalah yang menyebabkan cucuk COVID tu berbeza. So kena faham, kena ada ilmu kenapa 2 dos vaksin tu masih boleh dijangkit tu. Ada sebab dia, ada reason. Sebab semua orang tak sama dia punya badan. Itu akan ada tajuk khas tentang sistem imunisasi tu. Dan dia berkait dengan hormon. So kesan obesiti pun sama, bergantung pada hormon individu. Sebab tu ada yang tanya soalan metabolisme dan sebagainya. Semua tu juga bergantung kepada hormon.
Okay, so kesan obesity tadi, semua orang tahu bila dah sihat tu akan cepat dapat penyakit. Antara penyakit yang paling glamour iaitu diabetes mellitus tadi. Okay, kencing manis. Masuklah kecemasan. Okay, so kencing manis ni kalau tak dirawat dengan segera boleh mengakibatkan komplikasi yang membahayalah. Okay. Tapi kalau dari awal dapat detect, dah tahu, dah kemudian pergi ambil ubat, okay, so tak ada masalah, dia boleh bertahan lah. Okay. Banyak cara. Okay. Ada setengah individu dia boleh hilangkan terus, tapi ada komitmen yang tinggi lah macam mana nak hilangkan terus. Tapi tak ramai. Kebanyakannya hanya mendapatkan rawatan. Maksudnya berterusan makan ubat dan sebagainya lah. Okay. So dari diabetes ni kalau tidak dikawal lagi, dia akan pergi ke jantung. Okay, bahagian jantung ni kita tahu jantung banyak salur darah. Okay, so kalau tak dijaga gula tadi, okay, glukos tadi akan memberi laluan salur darah tu akan mengakibatkan dia jadi sempit. So that one kita panggil dia, we call it arteriosclerosis. Ni ejaan tengok wujud buku mungkin ada slide sikit. Okay, arteriosclerosis dan hipertensi. Okay, yang seterusnya membawa kepada serangan jantung, okay, penginfarkan myokardium. Okay. Penginfarkan ni, penginfarkan bukannya infection ya, dalam bahasa Inggeris infarction. Okay, infection. Tapi bukan infection. Infection tu jangkitan, dia infarction. Okay. Penginfarkan myokardium. Maksud saya bahagian salur darah pada jantung tu mengalami keadaan bahasa kampung dia panggil tersumbat lah, senang cerita tersumbat. Tapi kalau awak tengok CJ kematian, saya bagi contoh CJ kematian lah, sebab saya pernah tengok arwah abang saya punya, dia akan tulis myocardium infarction. Mula-mula saya ingatkan infraction, bukan infraction patah ya, dia infarction. Okay, myocardium infarction itu menunjukkan bahagian saluran darah jantung dia dah block. Okay, bahasa Munda dia block lah. Okay, dia akan mengalami serangan jantung ataupun stroke. Kita selalu dengar stroke, dapat stroke tiba-tiba. Itu menunjukkan bahagian jantung dia mengalami masalah lah. Okay, so pada peringkat awal sebelum seorang tu kena stroke, biasanya dia kalau dia kesan awal, dia akan dapat detect dulu dia tu ada penyakit hipertensi. Hipertensi ni darah tinggi lah. Okay, ini yang dia detect awal, dia akan dapat hipertensi. Tapi kalau dia tak pernah check up, dia tak pernah pergi buat rawatan dan sebagainya, kemudian awak tiba-tiba saya tak hilangkan lah. Yang pertama itu tak adil lah sampai masa dia. Yang kedua, dia akan tiba-tiba terus dapat stroke. Okay, sebab dia tak perasan selama ni, dia tak pernah buat check up, rupanya dia ada hipertensi ataupun darah tinggi. Bila tak pernah buat check up, dia tak tahu dia ada hipertensi, dia tak ambil ubat, so that's why tiba-tiba dia akan dapat stroke ataupun serangan jantung tadi. Itu yang ada kes, banyak kes patient yang on the dot, pengsan, and then 24 jam dia dah sampai masa dia akan pergilah ya. So kena hati-hati. Ini kes yang saya pernah jumpa dekat ICU ni yang muda lagi ya. Ini saya cerita, saya pernah cerita kalau ada yang ingat, umur baru 21, tapi sebab tak perasan, hari-hari minum air manis, Coca-Cola dan sebagainya. So sebab ingat muda lagi kan, jadi mungkin tak pernah buat check up. Itu yang boleh berlaku serangan jantung sebab gula terlalu tinggi. So kesan obesity ni sangat berbahaya ya. Walaupun satu lagi, diabetes ni jangan ingat kurus tak kena diabetes. Ada orang pegang macam tu. Tak betul ya, sebab ada kawan saya yang memang kurus, tapi dari segi pemakanan dia mungkin dia tak perasan, sebenarnya hari-hari dia makan manis, jadi dalam masa beberapa tahun and then dia dapat diabetes mellitus ni. Jadi bukan pada orang obesity saja, cuma kat sini nak bagi tahu kebiasaannya yang obes tu dapat. Okay, kebiasaannya yang obes dapat. Yang kurus ni akan dapat jika dia tak jaga pemakanan. Okay. So untuk tajuk ni punca obesity, sebab lemak berlebihan. So kesannya daripada obes tadi dia akan dapat
kencing manis dan juga darah tinggi. So dalam exam saya galakkan awak tulis diabetes mellitus dengan hipertensi. So maksudnya cubalah tunjuk ni awak dah belajar bio, tak payahlah tulis darah tinggi ke kencing manis ke. Okey, tulis dalam bahasa bio. Okey. Okey, so saya harap faham apa dia punca obesity tu. Okey, seterusnya kita tengok pengubahsuaian organ pencernaan. Okey. Okey, sekejap ya. Kalau mengganggu sekejap ya. Okey. Okey, sekejap ya, sorry. Okey, kalau kita tengok tadi tentang obesity ya. Okey, ini dia. Kita sambung pengubahsuaian organ pencernaan. Okey, ini berbalik kepada isu kesihatan. Okey, kalau awak tengok yang tadi sebelum pergi pada isu ni, cuba rujuk bioscore. Bioscore 164 sampai 166 dan 167. Okey. So saya nak awak siapkan 164 sampai 167 tu ya. Sementara tu saya nak tengok ada orang ke tak ni, saya nak tanya. Uji minda 13 ya. Uji minda 13, Nur Syazwina ada? Ya, cikgu. Okey. Mind test 13. Ada bioscore tak? Sekejap, cikgu. Ada cikgu, sekejap. Mind test berapa, cikgu? 164. Okey. Dah. Okay dah. Okay. Dah. Mind test 13. Label. Please label material. Yang Materials and apparatus. First. first tu tu thermometer. Okay, thermometer. Number 2. Number tu boiling tube. Boiling tube. Okay. You can use boiling tube or test tube ya. Okay. Dua-dua. Okay, next. Number 3 distilled water. Distilled water. Number 4. Number 4 food sample. Oh, number 4 food sample. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Awak ada 4 je kah? Dekat BM ada 5. Ada 4 je. Oh, okay. Tak apa. Thank you. Nur Hanim ada? Nur Hanim? Nur Hanim. Ya, cikgu. Cuba label yang BM punya sebab BM punya ada 5. Yang pertama apa? Sekejap. Yang pertama apa? Pertama tu thermometer. Okay. Yang kedua apa tu? Tabung didih. Pen. Sekejap. Kapas. Tabung didih ke? Tabung didih. Tabung didih boleh. Tabung uji pun boleh. Okay. Tapi kalau tengok saiz tu besar, tabung didih lah. Ya. Okay, termometer, tabung didih. Yang ketiga? Yang ketiga tu Okay. Ada teknikal sikit kat situ. Nombor 2 tu. Arrow dia tengok betul-betul. Saya bagi tahu, saya betulkan. Nombor 3 tu tabung didih. Yang kedua tu? Ya, cord. Okay. Gabus. Okay.
Okey, penutup gabus nombor 4. Yang lain tolong Air, isi ya. air suling. Tengah-tengah je. Okey, air suling ataupun air. Okey. Lagi? Guna Nombor 5. sampel makanan. Okey, sampel makanan. Okey, saya nak semua sekali kira nilai tenaga. Okey, find out the energy value. Langkah pengiraan tu. Berapa dapat nilai dia? Kira sekarang. Masa pun dah nak habis. 1.05. Oh, dah siap tu. Siapa tu? 1.05. Kejap. Samir. Oh, Samir dah kira ya? 05. 1.05. Okey, ada yang dapat jawapan lain tak? Yang tak dapat kira sekarang, saya bagi masa 1 minit je. Guna formula, masukkan. Nilai semua tu dah ada. Isi padu air. Suhu, kenaikan suhu macam mana nak kira? Kenaikan suhu? Kelas? Suhu air tolak suhu awal. Yang mana? Yang mana tolak mana? Suhu akhir tolak suhu awal. Okey, 78 tolak 28 dapat berapa? Samir? 50 cikgu. 50. Okey. Kita nak cepat jadi kita buat sama-sama lah. Okey, yang dah dapat tu bagus. Okey. So nilai tenaga sama dengan 4.2. Darab jisim air berapa kelas? Jisim air berapa dia beri? Program. Jisim air. Okey, jisim air 20 ml boleh digunakan sama dengan 20 gram tu. Okey, darab dengan kenaikan suhu tadi 78 tolak 28 jadi 50. Bahagi jisim makanan. Berapa jisim makanan? 4. 4.0. Okey. So kiralah. Okey, guna kalkulator. Pastikan dapat jawapan dia. Berapa Samir tadi jawapan dia? Kuat sikit. 1.05. 1.05. So pastikan semua dapat jawapan yang sama lah sebab data semua dah ada tu. So ini contoh soalan struktur ya. Sebab awak tak ada kertas 3 lah, mungkin dia buat macam ni pula. Jadi tolong ingatlah formula nilai tenaga tu. Okey, tu uji minda yang ke-13. Uji minda ke-14. Okey, kita buat latihan terus, senang. Saya sebut nama, saya nak jawapan ya. Nasi putih 6,000 dah dapat. Okey. Lemak. Okey, saya sebut nama dulu. Danish Hakimi ada? Tak ada. Azfar? Ada nampak ya. 1,200. Siapa tu? Azfar. Okey, berapa? Berapa? 1,200. 1,200. Macam mana dapat? Apa darab apa? 3,000 darab 40. 3,000 darab 40 per 100. Okay, good. Okay, so dapatlah 1,000. Yang dengar tak dengar tolong kira sini. Jawapan tu mudah je sebenarnya. Okay, ikan Syahirah Rahmat ada? Tak ada. Ainun Nabila? Aiman Danish? Mana orang ni? Tengok ni. Adik. Berapa? 450. Okay, macam mana dapat? 300 darab 150 per 100. 100. Okay, so itu formula. Yang lain kena tahu cara kira ya, bukan jawapan saja. Okay, betik. Farah Adlina ada? Ada. Farhatul? Ya cikgu. Berapa betik? 16. Macam mana dapat? 40 darab 40 per 100. Okay, so dapatlah nilai dia. Okay, itu cara dia. Okay, seterusnya eksperimen sebab saya stop sampai yang tadi ya. Yang 9.7 ni nanti next class. Sebab saya nak bagi tahu eksperimen yang kedua sangat penting iaitu vitamin C. Okay, nilai kalori dengan vitamin C every year memang kita akan buat di makmal dan memang best lah sebab kena bawa buah-buahan. Yang vitamin C ni kena bawa buah-buahan. Jadi kalau nak buat kat rumah susah sikit sebab tak ada asid ascorbic. Kalau ada tu boleh buat terus sebenarnya. Okay, tapi tak apa, saya nak bagi tahu je dulu, ini soalan favorite SPM.
Jadi awak boleh baca draft dulu, okay, tengok secara keseluruhan tu apa yang dia buat. Dia guna SC ascorbate, jus limau, jus oren, jus nanas. Okay, SC ascorbate ni sebenarnya adalah vitamin C yang dibuat, okay, orang kata tak ori lah, okay, sebab dia dibuat di makmal, okay. Tapi kita jadikan dia sebagai controller, okay. Kontrol ni sebagai kawalan lah, okay. Yang orinya, yang purenya vitamin C dari jus limau, oren, nanas, and then kita akan buat eksperimen tersebut, and then kita dapat detect yang mana vitamin C dalam jus tersebut yang paling tinggi. Okay, vitamin C yang paling tinggi. That's why awal-awal kelas tadi saya dah tunjuk. Saya nak tunjuk lagi sekali. Okay. Sebab ada yang tanya ni, dan ada yang bila zaman COVID ni ambil vitamin C ni berlebihan. Okay, kita galakkan ambil vitamin C tapi ada had dia. Macam doktor ni cakap lah. Kalau setengah-setengah tablet vitamin C tu, kandungan dia awak perlu ambil tahu. Dekat botol tu dia tulis berapa gram, berapa miligram. Okay, kalau contoh kat sini dia kata produk ni ada 1000 miligram setiap biji. Tapi sedangkan doktor ni cakap, okay, awak boleh tengok, Allahuakbar. Tak apalah. Okay, vitamin ni, vitamin C ni vitamin larut air ya. Okay, dan kita tahu vitamin semua kelas makanan yang diproses dan dihantar ke ginjal. Jadi jika berlebihan vitamin C yang awak ambil tu, itu yang mengakibatkan pelbagai jenis penyakit lain pula yang dapat, mudarat lain pula. Jadi nak ambil vitamin C boleh, tapi pastikan kuantiti yang diambil, portion yang awak ambil tu betul. So that's why ada kaitan dengan tajuk vitamin C eksperimen yang saya nak bagi tahu ni, muka surat 165 tu. Sebab kita boleh tengok buah mana yang ada vitamin C yang paling tinggi. Dan selalu saya cakap dekat sini awak, bila ada grup yang bawa buah anggur dan awak selalu tengok iklan, okay, awak selalu tengok iklan buah anggur apa tu, produk apa, ingat tak buah anggur yang banyak vitamin C tu? Siapa tahu apa? Yes, Rabina. Okay. Itu lagi satu, itu adalah promosi produk untuk dapatkan bisnes kan, untuk dapatkan keuntungan lah. Tapi bila kita dah tahu, kita dah buat eksperimen, kandungan vitamin C tu sebenarnya tak adalah sebanyak itu. Okay. Nanti awak sendiri boleh rasalah pengalaman tu buat eksperimen buah anggur tu, tak turun-turun, okay, tak hilang-hilang dia punya larutan DCPIP tu. Okay, larutan DCPIP ni penting awak faham, iaitu dichlorofenoindophenol. Dalam kutip saya ada kot. Okay, DCPIP. Maksud dia tu, dia adalah sejenis larutan yang akan menunjukkan sama ada buah tersebut mempunyai kandungan vitamin C yang tinggi ataupun rendah. Okay. Jadi kalau vitamin C dia tinggi, contoh yang kita orang buat, saya cerita dululah sebab nak buat lambat lagi kan eksperimen. Contoh sini awak buat jus limau. Letak dalam larutan DCPIP tu, larutan dia warna biru gelap ya. Okay, letak je jus limau tu, dalam masa tak sampai seminit, larutan tu dah bertukar jadi warna jus limau tadi. Okay, itu menunjukkan jus limau tu kandungan vitamin dia, vitamin C dia sangat tinggi. Geng dia jambu batu, okay, jus oren, jus limau, nanas tu semua vitamin C yang aras dia tinggi lah. Okay. Tapi bila sini awak buat buah anggur, letaklah dalam CPIP tu, banyak-banyak buah anggur pun letak, tunggu dekat sejam pun tak tukar-tukar warna di CPIP tu, masih lagi warna biru gelap. Itu menunjukkan buah anggur tersebut kurang vitamin C. Maksud saya bukan tak ada langsung ya, tak boleh kata tak ada vitamin C. So Ribena tu ada vitamin C tapi tak sebanyak jus oren ataupun jambu batu dan sebagainya yang banyak vitamin C tu. Okay, so saya harap jelaslah. Sama juga vitamin yang saya cakap baru ni. Ada tapi kandungan dia sangat sedikit. Okay, promosi untuk lariskan produk tu memang macam tu lah kerja orang bisnes kan. Okay, so kalau dah tahu tu cuba cari yang betul-betul yang okey lah. Okay, buah yang banyak vitamin C. Terutamanya jambu batu ya. Dan awak boleh tengok kat sini ya.
badan kita hanya perlukan 70 hingga 80 miligram sahaja sehari. So hati-hati tengok produk tu, makan boleh tak ada masalah, tapi tengok dia punya kandungan berapa miligram tu. Kalau yang ini netizen ni dia kata 1000 miligram setiap biji. Wah, banyak tu. Jadi satu biji tu awak boleh potong empat bahagian. Okay. Satu kali makan, satu kali. That's why makan buah-buahan lagi bagus. Okay. 70 hingga 80 miligram saja sehari. So kalau berlebihan membazir dan akan menyebabkan ginjal awak bekerja dengan lebih teruk lah. Ya. Okay. So itu tentang eksperimen vitamin C. Ya. Okay, kemudian bioscore 166 hingga 167. Okay, 167 tu tajuk akan datang dengan 166. Okay, so kita tinggalkan dulu. Tapi awak boleh penuhkan lagi yang mana ada tu, 164 tu boleh penuhkan. Okay. Oh, baru saya perasan. Silibus baru awak ni, sembelit kanser kolon ni dia lambat. Dia pecahkan, dia pisahkan daripada tajuk sembelit tu. Okay, tapi tak apa, nanti kita akan belajar apa dia kanser kolon semua tu. Okay, jadi setakat tu ada soalan tak? Ada soalan tak? 51 orang ni. Mana lagi yang lain? Ismail tolong ya, sebab ada yang tak masuk langsung 2 hari ni. Saya risau ni, kedatangan kosong ni. Tolong maklum, tolong buat latihan ya. Nanti saya beritahu lah. Okey, ada soalan sebelum saya tutup? Ada kelas lagi tak? Tak ada. Kelas? Tak ada? Okey, so ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita tangguhkan. Tak ada, ideal.